Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil kirami ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma saddil lisani wahdi qalbi bihaqqi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala lagi sayang buat baik kepada kita. Dengan Allah Subhanahu wa taala taruh umur kita, panjangkan umur kita hingga sampai boleh dan bertemu dengan bulan Ramadan, yang mana satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Daripada 12 bulan Allah, ada boleh dikatakan sayyidus syuhur, penghulu, ketua bagi segala bulan. Di samping itu Allah bagi kekuatan, bagi sihat, bagi afiat, ada boleh kita melaksanakan ibadat berpuasa di siang hari, dan boleh kita melaksanakan qiyam Ramadan di malam hari. Maka itu satu ketandaan kata Allah Ta'ala, saya kita kena dah siapa-siapa puasa dan qiyam Ramadan, dan Allah Ta'ala janji melalui lidah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dia akan ampun dosa dia setahun yang telah lalu, yakni dosa-dosa kecil. Seperti mana sabit dalam hadis-hadis yang sahih itulah. Kita tak akan panjang masa, insya-Allah kita pergi kepada tajuk kita. Tajuk yang penting tak ada kerana berkaitan dengan berpuasa Ramadan. Iaitulah tajuk kita nak cakap ni. Dah bukan semata-mata nak cakap betul tajuk ni, kerana tajuk ni dah buat kita tu dah tahu belakang dah, dan dua amal belakang dah, iaitulah dah makan sahur tu lah, dah makan sahur. Ataupun orang panggil imsak. Dah imsak tu kita dah tahu dah sehingga dalam takwim kita dah, yang pihak majlis keluar, madrasah pondok keluar tu, ia ada satu cong. Dah satu cong, dah dalam cong tu ialah al-imsak. Kemudian masa ada keterangan masa setiap hari dah sebulan Ramadan. Dah gapo tu? Imsak sebelum daripada fajar. Bukan imsak hak wajib. Imsak naik fajar tu dah. Dah imsak belum pada fajar. Yang jadi nak cakap tajuknya iaitu al-imsak qabla al-fajri bidaqaiki. Dah menahan makanan dari belum daripada subuh dengan beberapa minit. Itu tepat nak cakap. Yang jadi sebab nak cakapnya sebab dah bertemu di dalam Facebook, ada demo ada post katanya imsak belum pada fajar dengan beberapa minit itu adalah satu perkara bid'ah. Satu perkara bid'ah, tidak ada asal, tidak ada sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berjumpa. Kemudian satu tu yang berjumpa. Dan yang berjumpa lagi, hak ni besar sikit, iaitulah di dalam YouTube. Di dalam YouTube ada klip siang dalam YouTube, iaitulah ada satu orang syekh yang termasyhur, yang terbesar lah, yang terkenal di Saudi, yang nama dia Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin ataupun Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala wa ghafaralah. Jadi di dalam klip tu dah saya buka dengan bahasa Arab lah. Dan kalau kita nak dengar, boleh kita pim masuk dalam app YouTube. Kita pimnya iaitulah ada hukmul imsak qabla al-fajri bidaqa'iqil lisyaikhi dan lisyaikhi Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. InsyaAllah akan naik. Jadi dalam klik tu saya duk dengar
Ada mula tu dah bertemu dalam poh. Dah lepas tu kita tengok dalam YouTube ada kemungkinan ada yang poh tu pun daripada ada pelajar Saudi boleh jadi. Dah boleh jadi. Maksudnya orang yang beraliran tu lah, ada aliran baru ni. Jadi dalam klip yang tu ada orang tanya Syekh, orang tanya al-imsak qabla al-fajri bidaqaiqin au rub'i sa'atin. Orang tanya Syekh, daripada masa Allah dan menahankan makanan sebelum daripada subuh tu dengan beberapa minit. Tak ada subuh lagi tapi ia berhenti makan, beruh gigi posiat tak usah makan dah lah. Ada apa tu pergi terus pergi lepas tu nanti rebel. Mana ia pergi berhenti makan belum pada pajar. Kemudian ada pertanyaannya, apakah hukum ya Syekh? Maka apakah yang jawab oleh Syekh Utsaimin? Dan pertama sekali dia kata haza minal bidai. Ini adalah satu perkara rekaan. Ini adalah setengah daripada perkara rekaan, dia kata. Maka dah besar. Kalau imsak belum pada pajar ni setengah daripada perkara ni besar. Dah besar kesilapan, besar kesalahan tu besar. Dah bid'ah ni sifat dia adalah sesat. Bid'ah ni sifat dia adalah sesat. Dan kesesatan ni tepat dia kena neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana Nabi kata kullu bid'atin dalalah. Makna setiap perkara yang bid'ah tu sifat dia sesat. Kemudian apabila sesat neraka, kemudian Syekh kata lagi walaysa lahu aslun minas sunnati. Dia kata tidak ada bagi imsak belum pada subuh tu dengan beberapa minit tu daripada sunnah. Bukan sunnah, tak ada dalam sunnah. Tak ada tun cebak dan tun bak daripada Nabi. Dia kata tak ada. Nah tu makna walaysa lahu aslun minas sunnah. Hujah raktan tak ada daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia kata balis sunnatu ala khilafih. Sunnah nabinya dah di atas bersalahannya. Makna dah sunnah nabi ni dak berhenti makan sahur belum pada subuh tu dak. Nabi tak buat balas tu. Dah itulah hak dia jawab. Kemudian ada hujah-hujah dia kita akan bantang. Cuma kita nak jawab dulu. Dan adakah betul jawapan Syekh? Adakah kena jawapan Syekh? Dan kita jawab kata dah tak betul dan silap yang bersangatan. Tak betul dan silap yang bersangatan. Salah. Dah. Kata imsak belum pada pajar tu dah bid'ah, tidak ada asal daripada sunnah Nabi tu salah, silap teruk. Kerana dah yang ulama kita duk bawa, yang ulama kita duk cerita kepada kita al-imsak qabla al-fajri bidaqaiqi tu dah berhenti makan sahur belum pada pajar dengan beberapa minit tu adalah dah mustahabun, disunatkan, dipergalakkan. Dah kerana apa? Alasan ulama kita kerana Nabi SAW sentiasa tinggal sama-sama Nabi dia makan sahur, Nabi tinggal apa? Tinggal masa antara bed dengan sahur dia, masa lebih kurang boleh baca 50 ayat daripada Quran. Sentiasa sama Nabi makan sahur, antara nak bed Nabi tinggal masa celah tu yang boleh baca, dan lebih kurang yang boleh baca 50 ayat daripada Quran. Maka 50 ayat daripada Quran ni masa dia pakasnya ana. Kalau kita kena kira bacaan yang orang panggil yang pertengahan. Tak cepat sangat, tak lambat sangat. Dia telah baca dengan tertil, baca dengan tajwid, baca dengan tadabbur. Maka guna masa 10 minit ataupun 15 minit, lebih kurang itulah.
Itulah kata salah dan silap. Mana syekh hukum kata bid'ah tu silap. Jangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana yang sebenar adalah sunnah. Syekh kata bid'ah. Dah hujah kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa tinggal masa antara subuh dengan suhur dia tu dah masa yang kau dah boleh baca 50 ayat daripada Quran. Hujah kita satu. Hujah kita adalah hadis yang meriwayatkannya oleh Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Tirmizi, Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dalam musnad dia radhiyallahu anhum. Hadis an Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Hadis diriwayat daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit kata tasahharna, puak kami sahabat ni makan sahur ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, summa qama ila salah. Zaid bin Sabit guna summa ni iatulah litarahi, antara sahur dengan gismaya itu sengih. Sengih sebagai sengih yang orang panggil yang tak lama sangat, tak cepat sangat. Ya berlainan kalau dengan faqam dengan pak, kalau dengan pak ni tak sengih. Pakai direct. Ya litakib selepas pada makan selalu. Itu kalau guna dengan fa. Tapi Zaid bin Sabit dia guna summa ditarahi, naik atas sengih. Di antara tu. Apabila Nabi pergi kepada semaya, setelah nak makan sahur sudah, duduk beberapa orang panggil beberapa minit Nabi pergi kepada sembahyang tu summa. Aku pun Zaid bin Sabit kata, aku pun kata aili Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam kana baina suhuri wal azan. Berapakah masa yang ada antara suhur dengan bel? Tanya Rasulullah. Qala, bersabda ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadru khamsina ayah. Dayat itulah masa qada dan 50 ayat daripada Quran. Maksudnya qada masa yang boleh baca, yang sempat baca 50 ayat daripada Quran. Makna kata sengih juga tu. 50 ayat daripada Quran guna masa sebenarnya saya ayat tadi 10 minit ataupun 15 minit atau itulah. Itulah hadis yang sahih yang menyabit bahawasanya sabit di dalam sunnah imsak belum pada subuh. Maka hadis yang kedua, hadis sahih Bukhari, dan Imam Bukhari dia meriwayat di dalam kitab tarikh dia, dan meriwayat juga di dalam kitab sahih Bukhari dia, iaitu an Anas bin Malik, diriwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anah kata anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sesungguh Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam dan wa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu tasahhara, kedua-dua bersuhur, kedua-dua makan suhur. Falamma fariga, maka tak kala selesai kedua-duanya min suhurihima, daripada suhur kedua-duanya, qama ila salah. Qama Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, bangun pergi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada semaya. Apa maksud? Yakni bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada buat persediaan sembahyang. Apabila Nabi bangun pergi fa salla, maka sembahyang ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kulna, di setengah daripada sahabat yang bersuhur ada yang bersuhur sekali tu kata li Anas, bagi Anas, kan baina faraghihima min suhurihima wa dukhulihima fi shalah. Berapakah masa antara selesai kedua-duanya Nabi dan Zaid bin Sabit daripada suhur kedua-duanya dan masuk kedua-duanya fi shalah, ke dalam sembahyang, yakni sembahyang subuh lah.
Dah qala berkata ana qadru ma yaqra'ur rajulu khamsina ayah. Qada masa yang sempat baca seorang lelaki akan 50 ayat daripada Quran. Itu jelas. Dah ada sahih riwayat Bukhari. Dah ada. Jadi dua hadis ni dah kedua-duanya ada sahih. Terang bagi kita, jelas bagi kita bahwasanya dah imsak belum pada subuh tu dah bahkan dengan 10 minit ataupun 15 minit dah itu sabit daripada sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan salah mereka yang hukum bid'ah. Ada yang hukum salah tu bid'ah. Yang hukum salah tu ada imsak belum pada subuh tu itu salah. Jadi dah itulah hujah kita. Maka cuba kita ingat kepada hujah-hujah Syekh Utsaimin yang membid'ahkan imsak belum pada fajar. Ia telah setelah mana ia hukum bid'ah, dia baca ayat Al-Quran, dia kata sebagai illah, sebagai dalil, sebagai sebab yang dia hukum bid'ah. Dia kata li'anna Allah Ta'ala qal, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, la wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang bermaksudnya dah hendak kamu makan dan minum sehingga ternyata bagi kamu dah ulih dah benar yang putih daripada fajar, yakni cerah subuh, daripada benar yang hitam yakni gelap malam. Makna Allah Ta'ala suruh makan dan minum sehingga masuk subuh. Maka daripada ayat ni Syekh Utsaimin dia berhujah dan dia buat dalil di atas bid'ah salah dan imsak belum pada subuh. Jadi adakah betul di dalam istidlal dia jawabnya salah terang-terang. Kerana tak boleh sekali-kali nak ambil hujah, nak ambil dalil ayat ni buat hujah di atas bid'ah imsak belum pada subuh. Dah tak boleh satu kata tak boleh kerana sabit di daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. So yang kedua salah kerana ayat Al-Quran tidak hubung kait langsung dengan imsak belum pada subuh. Tak ada hubung kait langsung dengan imsak dah belum pada subuh. Yakni dalam ayat Quran tidak tunjuk kata Allah Ta'ala larang ataupun sekat duk pergi berhenti makan belum pada subuh. Tak ada. Dah walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh dan suruh makan dan minum sehingga fajar sekalipun, sebab suruh makan dan minum di dalam ayat tu adalah lil ibahah, bagi haruh saja. Mana kamu nak makan minum sehingga fajar pun boleh. Sebab ayat ni turun semata-mata Allah nak meluahkan masa makan di waktu malam bagi mereka itu sahabat dan bagi kita. Tu ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala nak menyata dengan itu ayat tentang masa imsak yang wajib. Iaitulah masa imsak yang wajib, yakni masa yang kita kena menahan daripada makan, khususnya makan sahur tu. Iaitulah apabila naik fajar, apabila kenyataan fajar, maka di situ sapalah masa imsak yang wajib. Tu ya. Dah. Maka dah ternyatalah kata silap guna ayat ni di dalam ada menggunakan untuk membid'ahkan imsak belum pada fajar. Kerana suruh di dalam ayat tu adalah suruh yang haruh, bukan suruh yang wajib, bukan suruh yang sunat. Kalau suruh yang wajib, maka orang yang mendahkakan Allah Nabi kita lah juga. Maka tidak sekali-kali
dah kerana suruh di dalam ayat wa kulu washrabu tu adalah suruh lil ibahah. Dan manakala suruh lil ibahah, dah kita pergi berhenti belum pada pajah, tidak ada kesalahan langsung. Bahkan dah kita berhenti belum pada pajah itulah lebih baik. Dah kalau lah tak lebih baik Nabi tak buat. Nabi buat tu satu tanda kata dah kita berhenti belum pada pajah itulah lebih baik. Kerana satunya kita boleh bersih gigi, boleh buat persediaan untuk sembahyang. Banyak perkara yang kita kena buat yang bersetubuh dengan isteri, boleh mani, boleh gapo. Jadi boleh terus dah di awal-awal kepada masjid. Maka itulah dah boleh kita nampak kata silap. Yang kedua, hujah dia baca satu hadis yang mana ada semakna saja dengan ayat lah. Saya nak baca sajalah. Iaitulah hadisnya, inna bilalan yu'adzinu bilailin kulu washrabu hatta yasma'u adhan ibni ummi maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu al-fajru. Jadi hadis ni tak payah hurailah kerana semakna dengan hadis. Iaitulah suruh Nabi suruh makan dan minum di dalam hadis tu pun sehingga dengan azan ibni ummi maktum tu, itu pun harus juga. Ada pun azan Bilal radhiyallahu anhu, Nabi tak suruh berhenti kerana Bilal ni dalam bulan Ramadan dia nak dia dah belum fajar satu kali. Adapun azan yang jadi tanda masuk waktu subuh, dan Ibnu Ummi Maktum dah orang juru azannya. Maka dengan azan Bilal tu Nabi suruh terus makan tak apa, dan minum tak apa sehingga kamu dengar azan Ibnu Ummi Maktum. Baru berarti kerana azan Ibnu Ummi Maktum ada merupakan tanda masuk waktu subuh. Semakna saja dengan ayat. Maka di dalam jawab Syekh tu, Syekh jawab lagi. Syekh kata wahadul imsaku alladhi yasna'u ba'dun nas ziyadatun ala ma faradallahu azza wa jal. Dah imsak yang manusia duk buat, yang setengah-setengah manusia yang duk buat, duk hijau tu adalah tambahan di atas benda yang Allah Ta'ala fardu. Tambah di atas dah benda ada ibadat yang Allah Ta'ala wajib. Jadi salahlah kerana kita tak ada tambah. Dah kita ittiba, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak anggap imsak belum pada fajar tu sebagai wajib, sebagai fardu. Bagaimana Syekh kata kita tambah di atas benda yang Allah Ta'ala fardu, maka silaplah. Dah silap. Dan Syekh kata fayakunu batilan, maka adalah ia batilan, sebenarnya tak batilan. Dah jawab Syekh, fahamam Syekh itulah batilan yang sebenarnya. Maka Syekh dia bacalah, akhirnya dia baca hadis. Ia kata pada tu ia kata wa hadza minat tanattu. Ini ni dia apa? Imsak belum pada subuh ni adalah daripada tanattu, daripada orang panggil telajak, daripada keluar daripada garisan agama. Dan tak ni makna telajak dan telajak sehingga keluar daripada garisan, daripada had agama Allah, had ibadat orang panggil. Tu ya hukum berat-berat sajalah. Kemudian dia baca hadis Nabi doa dengan celaka orang yang keluar daripada hak, daripada garisan agama. Dia baca hadisnya halakal mutanatti'una, celaka orang-orang yang keluar daripada had yang disuruh, daripada hak agama, daripada garis yang disuruh. 3 kali Nabi berdoa dengan celaka. Hadis sahih. Maka di sini salah pula Syekh, kerana ia guna hadis ni, ia memahami al-mutanatti'un sini iaitulah terkena kepada mereka yang selalu mengimsak belum pada fajar.
Kenapa saya kata salah? Kerana orang yang selalu imsak belum pada fajar, ia telah kena kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sendiri, dan terkena kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sendiri. Dah barangkalinya Syekh dia silap faham tentang tanatta' tu dah. Silap faham lah sejak daripada dia hukum bid'ah tu pun dia silap faham dah terhadap amalan imsak sebelum daripada fajar. Maka dah nyatalah kata Syekh Husaimin ni dia silap dan salah di dalam menggunakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis di dalam berhujah. Silap dia berhujah, dia orang panggil berhujah tak betul dengan yang sebenar, tak betul dengan ada yang hak orang panggil. Maka setakat itulah, dan mudah-mudahan dah muzakarah kita jadi manfaat, jadi faedah bagi saya dan bagi kawan-kawan di dalam dunia dan akhirat, dan kita harapkan pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita doakan semoga Allah Taala pimpin kita dan bawa kita. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala tak pimpin kita, tak bawa kita, dah sesatlah kita. Dan kalau ada ilmu, sesat di atas ilmu, wal iyad billah. Maka sekadar ini saja, dan akhiri dengan kata yang mulia, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.